أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diberikan kesempatan, kesihatan, kelapangan. Allah kuatkan semangat kita dan ringankan langkah kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan para hamba-Nya yang ramai-ramai atas muka bumi ini. Kita dijemput oleh Allah sebagai tetamu khas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu di rumahnya yang mulia ini. Bukan semua orang terpilih untuk menjadi tetamu Allah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka-mereka yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah. Maka lantaran itu bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah dan kita buktikan kesyukuran kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan salat, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, bertaubat, istighfar dan sebagainya. Tanda terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi berkenaan dengan kuatnya Nabi itu beribadah di waktu malam. Banyak dia semayang di waktu malam sehingga diceritakan bengkak-bengkak kaki Nabi. Lalu Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah sedangkan engkau itu telah dijanjikan oleh Allah keampunan dan diberikan syurga, kenapa masih lagi bersungguh-sungguh? Maka Nabi kata, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Maka Nabi menunjukkan ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah, iaitu dengan banyakkan ibadah. Kita pun nak tunjuk terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Macam-macam nikmat, kalau nak disebut satu-satu memang takkan cukup, bahkan akan kering laut itu. Air di lautan akan kering sekiranya nak disebut dan dicatatkan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama kita tidak bertemu, hampir 2 tahun lamanya, kerana sekatan-sekatan yang berlaku, apapun kita bersyukur pada Allah setelah Allah membuka pintu rumahnya ini. Maka kita perlulah berduyun-duyun. Kalau dulu masa Allah tutup pintu rumah-rumahnya, ramai orang yang mengadu, komplain dan sebagainya. Jadi orang yang bising-bising dalam grup, yang bising-bising kata kenapa tutup masjid dan sebagainya. Orang ni sepatutnya di waktu dah buka balik pintu-pintu masjid, maka mereka lah sepatutnya tidak akan pernah tinggalkan rumah-rumah Allah ini. Kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana mengingati sejarah kelahiran baginda Rasulullah dalam masa yang sama dan tarikh yang sama. Setelah 63 tahun yang selepasnya berlakulah peristiwa kewafatan Rasulullah. Maka Rabiul Awal menyaksikan kelahiran
manusia yang terunggul, yang menjadi contoh kepada akhlak manusia, dan juga kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu, maka kita kena perbanyakkan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan memperbanyakkan selawat, sebab memang tuntutannya kita ingat Nabi kena banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana disebut nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berselawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, tetapi tidak semata-mata itu, tetapi sebagai tanda kasih kita terhadap Rasulullah, iaitu dengan kita membuktikan cinta kita dengan Nabi, iaitu dengan kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Siapa lagi yang kita perlu contohi? Kalau manusia, kalau kita bagi satu susuk tubuh manusia yang lain selain daripada Nabi, mungkin ada di kalangan manusia akan pertikai kewibawaan mereka. Tetapi kalau Nabi Muhammad, siapa yang boleh pertikai akhlaknya? Kalau kita hari ini berikan, kita ada tokoh Ma'al Hijrah, kita ada tokoh Maulidur Rasul, kita ada tokoh negara, tokoh macam-macam tokoh yang kita berikan kepada individu-individu, tetapi ketokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu langsung daripada Tuhan, daripada Allah. Wa innaka latulaqqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada engkau, pada tubuhmu ya Muhammad, memiliki akhlak yang agung. Jadi memang kita sedia maklum bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bercerita tentang tajuk akhlak. Bila kita cerita tentang akhlak, maka susuk tubuh siapa yang kita nak contoh? Maka tak dapat tidak, itulah dia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yang mempunyai akhlak yang unggul, kepribadian yang tinggi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang rosak akhlak. Bukan saja rosak akhlak, bahkan rosak kehidupan mereka. Tetapi Nabi tidak terpengaruh sedikit pun dengan kehidupan yang tidak bermoral yang berada di sekeliling Rasulullah. Kalau kita hari ni, kita kata anak kita hari ni rosak sebab dia berada dalam lingkungan kawan-kawan yang rosak, kan? Kita boleh bagi contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi Muhammad dilahirkan di tengah masyarakat waktu tu Arab jahiliyah yang rosak akhlak mereka, teruk, sehingga mana digelar masyarakat waktu itu adalah masyarakat jahiliyah. Tetapi Nabi tak terpengaruh pun dengan kehidupan yang tidak bermoral itu. Justru itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, kenapa Rasulullah tidak terpengaruh dengan kehidupan rosak itu? Sebab hakikatnya Nabi dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang didik Nabi? Siapa yang menjaga Nabi, yang membentuk Nabi? Tidak lain ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana dalam sebuah riwayat menceritakan Nabi pernah berkata, kata Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku, maka aku dididik dengan sebaik-baik didikan. Sebab tu keunggulan, kepribadian dan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui sendiri oleh kaumnya. Walaupun setelah Nabi mengaku bahawa dia tu adalah utusan Allah, maka hilang langsung gelaran tu. Tuan-tuan, sebelum Nabi mengaku bahawa dia tu adalah Rasul utusan Allah, masyarakat waktu tu menggelar Nabi tu Al-Amin, seorang yang dipercayai. Apa sahaja Nabi kata, semua orang akan kata betul. Sebab Nabi Muhammad tak pernah menipu, tidak pernah berkata dusta, dan Nabi membuktikan apa yang dia katakan. Jadi masyarakat waktu tu kata Muhammad adalah Al-Amin, orang yang dipercayai. Tapi lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahawa dia itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, maka ketika tu habis semua orang tak mau percaya dah dengan dia. Habis tuduhan. Sebaik-baik dan semulia-mulia manusia menjadi pujian masyarakat manusia waktu tu. Inilah manusia paling baik. Tapi lepas dia mengaku aku adalah utusan Allah, habis semua orang tak percaya dengan dia. Jadi tuan-tuan, berkata benar, mengaku bahawa seorang utusan Allah itu
bukan benda yang mudah ya. Tetapi itulah yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang sayang, yang hormat terhadap baginda sehingga mana Nabi mengenalkan dirinya secara terbuka bahawa beliau adalah seorang rasul ketika mana dia berusia 43 tahun yang membawa agama Allah, iaitu agama yang berlawanan dengan agama nenek moyang dan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah waktu tu. Maka Nabi mula dimusuhi dan dihina oleh kaum Quraisy. Jadi Nabi ni dimusuhi bukan kerana Nabi ni jahat. Jangan kita ingat hari ni kadang-kadang kita bila buat baik, ada orang masih lagi dengki dengan kita, orang dendam dengan kita, orang lempar kejahatan pada kita, sehingga mana kita mengadu kepada kawan-kawan kita, apalah salah aku tak buat jahat pun. Aku tak buat jahat pun, kenapa orang buat jahat pada aku? Kita tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu lagi tak pernah buat jahat pun pada orang. Tak pernah jahat pada orang, tapi orang balas balik dengan kejahatan. Jadi maknanya kena sabar. Hidup dunia ni memang tuan-tuan tak buat jahat pun orang akan buat jahat. Itu lumrah, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ingat kita jadi orang baik, kita akan dapat baik je. Tidak. Ujian orang buat baik tu ada ujian-ujian yang tersendiri. Begitulah yang dilalui oleh Rasulullah. Orang yang paling baik di dunia pun ada musuh, ada yang menghina, ada yang dendam dengan dia. Jadi Nabi ini dilantik menjadi Rasul ketika mana Nabi umur 40 tahun. Sejak itu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dipimpin oleh wahyu, iaitu Al-Quran. Sedikit demi sedikit Al-Quran terus memimpin, membentuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pernah sahabat-sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan macam mana akhlak Nabi. Maka Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tu Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, apa sahaja perintah-perintah Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Maknanya Nabi buat apa yang Al-Quran suruh. Apa sahaja larangan-larangan Al-Quran yang Al-Quran tak bagi, yang Allah tegah, itulah yang Nabi tinggalkan. Nak tahu macam mana akhlak Nabi? Baca Quran. Nabi menunjukkan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui Al-Quran itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya membentuk akhlak dan kepribadian yang unggul, sehingga mana Allah Subhanahu wa taala mengakui dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia dan agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Tuan-tuan, mungkin penceramah-penceramah sebelum ni sering sebut, tambah-tambah bulan Rabiul Awal ni akan menyebut-nyebut cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila dengar cerita Nabi ni, kadang-kadang ada setengah orang tu, alah jemu dah, ustaz semalam cerita tentang Nabi Muhammad, sebelum tu cerita tentang Nabi Muhammad, datang hari ni ustaz ni cerita Nabi Muhammad lagi, macam tak ada cerita lain. Tuan-tuan, kalau kita mula rasa jemu, bosan, itu membuktikan kita masih belum cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita cinta dengan seseorang wanita. Ni contohlah. Kalau lelaki cinta dengan wanita lah, kalau wanita cinta dengan lelaki lah. Nak cerita apabila kita ni mula cinta, orang yang kita cinta tu bukan saja kita ingat dia sehari sekali, tetapi kita akan ingat dia setiap detik nafas kita. Asyik teringat dia. Tu kalau orang mula, orang kata angau cinta dia. Orang mula-mula begitu juga pernah dalam peristiwa seorang sahabat. Ketika waktu malam, saya lupa nama sahabat ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia pulang ke rumah, waktu malam tu dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur malam tu. Dia teringat dia Nabi. Satu malam tak tidur, esoknya pergi solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok mata dia mula kemerah-merahan. Nabi tanya, kenapa? Apa terjadi ni? Mata merah sangat ni. Sahabat tadi pun cerita, ya Rasulullah, malam tadi aku tak tidur Rasulullah. Kenapa? Aku teringat kau ya Rasulullah. Teringat.
Maknanya satu malam tu dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tidur. Kita ada tak teringat Nabi sampai tak boleh tidur? Kita nak cerita tak teringat yang Nabi tu sampai lena tidur. Teringat Nabi ni bila ada orang sebut nama Nabi, ustaz cerita Nabi baru teringat Nabi. Sahabat ni tak tidur malam. Dia kata, ya Rasulullah, aku teringat di waktu siang aku dapat bersama-sama dengan kau ya Rasulullah. Ke mana kau pergi aku ikut. Aku dapat bersama dengan kau. Waktu malam aku terpisah. Takkan aku pun nak tidur dengan kau dalam bilik. Nak duduk dengan kau sampai tidur dalam bilik. Tidak, aku akan pulang ke rumahku. Engkau pulang ke rumah kau ya Rasulullah. Waktu tu aku terpisah. Di dunia pun aku boleh terpisah ya Rasulullah. Bagaimana nanti di akhirat? Kalau aku masuk syurga, engkau duduk di tingkatan syurga yang paling tinggi. Aku pula syurga entah ke mana, syurga bawah-bawah. Dah terpisah lagi. Kalau masuk syurga, kalau aku masuk neraka, lagilah aku tak dapat tengok wajah engkau ya Rasulullah. Tu bukti cinta Nabi, cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbang dia, takut dia, risau dia tak dapat tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali Nabi terdiam, lama Nabi diam. Lalu Nabi bacakan Al-Quran, bacakan ayat Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ayat tentang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Akhir ayat tu cerita menyebut bahawa kamu akan bersama-sama dengan siapa yang engkau cintai. Saya lupa ayat itu. Jadi bila turun ayat itu bahawa seseorang itu ketika dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan bersama-sama bersama dengan Rasul. Al-Anbiya, saya lupa ayat dia. Maka dia akan bersama-sama dengan Nabi. Maknanya bersama-sama dengan siapa orang yang dia cintai. Maka ketika tu sahabat tadi barulah dia mula gembira, sebab dia kata, sebab janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan mengikut Rasul akan bersama-sama dengan Rasul di dalam syurga nanti. Jadi nak cerita, walaupun kita ni sebut, kongsikan ulang-ulang kisah Rasulullah, jadikanlah Rasulullah itu orang yang kita cintai, maka kita akan bersama dengan Nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut laqad kana lakum fi Rasulillah, itu demi sesungguhnya adalah bagi kamu wahai Rasulullah, pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Siapa yang benar-benar nakkan Allah redha dia, maka contohi Rasulullah. Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik, mengharapkan keredaan Allah dan juga balasan pada hari akhirat, serta dia menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak pada masa susah dan senang. Maknanya orang yang sentiasa mengharapkan Allah redha kepada dia, maka tak dapat tidak dia kena jadikan tubuh Rasulullah itu sebagai contoh ikutan dia. Jadi dalam kuliah-kuliah yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan akhlak, maka saya akan datangkan kisah-kisah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang datang ke masjid, orang yang belajar, orang yang dengar kuliah mesti berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malang sebab saya nak cerita, kongsi cerita sikit tuan-tuan. Saya ni bertugas sebagai imam dekat sebuah kawasan lah, sebuah kawasan. Jadi adalah jemaah-jemaah wanita telefon, dia percaya kat Tok Imam ni. Telefon, Ustaz, saya nak cerita tentang suami saya. Suami saya ni Ustaz kenal, memang dia tu adalah kaki masjid. Tuan-tuan, ni kaki masjid. Bukan saja kaki masjid, bahkan dia tu pun sama-sama nak cerita kan orang kenal pula. Bukan jadi jemaah biasa lah, bukan jadi jemaah biasa, dia jemaah yang luar biasa. Maknanya kadang-kadang dia naik jadi imam, kadang-kadang naik jadi imam. Ustaz tahu tak macam mana dia akhlak dia dengan isteri dia, dengan anak-anak dia? Masya Allah Ustaz, di depan orang Masya Allah dialah yang paling alim, dialah yang paling baik. Kaki masjid tuan-tuan, memang tak lekang lah, masjid memang ada muka dia. Saya pun kenal sangat dengan dia. Terkejut beruk bila isteri dia cerita macam tu.
dengan isteri dah setahun lebih, tidak tegur, tidak sentuh, tidak layan dengan baik, pernah pukul-pukul, herdik-herdik, marah-marah, dengan anak pun bergaduh, tak bercakap. Apa jadi? Maknanya belum tentu lagi orang-orang masjid ni yang dengar kuliah ni dia nak ikut contoh akhlak Nabi. Contohilah akhlak Nabi. Kita cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut. Macam mana kita nak duduk syurga bersama dengan Nabi kalau kehidupan kita bercanggah dengan kehidupan Rasulullah? Jauh sangat. Rasulullah dengan isteri bukan main mesra, manja, baik. Kita dengan isteri kita keras, garang, tak tegur, abaikan tanggungjawab. Macam mana nak duduk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau akhlak kita jauh sangat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu saya pesan sangat dalam kuliah-kuliah saya, orang-orang yang datang masjid kena ikut betul-betul akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita kongsikan apa dia akhlak Rasulullah. Cuma tak kongsi satu malam tak cukup lah. Akhlak Rasulullah sebagai seorang suami, akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin, akhlak Rasulullah sebagai anak yang hormat kepada orang-orang tua, bagaimana pesan-pesan Nabi terhadap anak kepada orang-orang tua, macam mana akhlak orang tua dengan anak-anak. Semua Nabi dah cerita, semua Nabi dah kongsikan, semua Nabi dah tunjukkan. Kita tinggal ikut sahaja apa yang diceritakan dalam kitab-kitab. Yang pertama, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa Nabi ni adalah orang yang paling besar jasanya. Kita ni apabila suka cinta dengan seseorang tu ada beberapa sebab. Satunya sebab jasa. Mak kita ni bukanlah orang yang paling cantik, bukan. Ramai lagi orang cantik. Mak kita dah tua dah. Ni mak-mak tuan-tuan ni, tuan-tuan pun dah tua dah. Kalau ada mak lagi lah, pun lagi tua. Ni rata-rata umur 60. Kalau ada mak mungkin umur dia 70, 80, mungkin 80, 90 dah. Mak kita tu tua dah. Orang kata berkedut, berkerut. Cantik tak? Memang tak cantik dah. Jujurnya lah, jujur. Tapi tuan-tuan sayang tak dengan mak? Semua orang kata sayang. Saya sayang sangat dengan mak, walaupun mak macam itulah rupanya, tapi saya sayang dengan mak. Sebab apa? Sebab mak orang yang paling berjasa dengan saya. Mungkin saya dah kehilangan ayah sewaktu saya kecil, maka emaklah yang membanting tulang bekerja siang dan malam mencari nafkah, membesarkan kami anak-anak. Macam-macam mak lalui, susah senang semua mak lalui. Mak sayang pada kami, maka kami pun sayang dengan mak sebab mak banyak jasa dengan kami. Sayang dia dengan mak sebab mak dia orang yang paling berjasa dengan dia. Habis mak korban segala-galanya untuk anak dia, maka anak pun sayang dengan mak sebab jasa mak. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya orang yang paling berjasa kepada kita. Kalah mak kita, kalah ayah kita. Sebab tu manusia yang paling kita kena cinta ialah Allah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni manusia. Kalau Allah tu memang cinta yang utama. Yang kedua di kalangan manusia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah mak ayah kita. Mak ayah kita tu jadi tingkatan yang ketiga. Nabi dulu kita cinta sebab Nabi lebih berjasa berbanding dengan manusia-manusia lain. Nabi dia telah korbankan dirinya, penat lelah, payah, tangisan dia, titisan darah dia, titisan peluh dia, semuanya dia korbankan untuk mengubah manusia ni, mengubah umat daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bertauhid. Itu jasa Nabi. Dia tidak mahu umat yang berpecah. Umat yang berpecah dia korban, dia satukan menjadi umat yang bersatu padu. Umat yang menghina, yang membunuh anak perempuan hidup-hidup menjadi umat yang membela kedudukan wanita dan juga saudara kandung bagi kaum lelaki. Umat yang dulu jauh tinggal ke belakang sebagai umat yang paling biadab, Nabi korban, Nabi usaha untuk menjadi umat yang berjaya membina tamadun yang tinggi, yang diiktiraf oleh sejarawan dunia. Bahkan umat Arab pada zaman keemasannya menjadi guru bagi tamadun barat.
Umat yang dulu kata umat jahiliyah menjadi umat yang terhebat. Itu dia jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam tempoh 23 tahun. Itu pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perubahan ini semuanya berlaku dalam tempoh 23 tahun. Tempoh yang cukup singkat, yang sangat menakjubkan para pengkaji sejarah dunia. Sehingga mana dia letakkan nama Nabi itu dalam ranking manusia yang paling agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala pesan dalam surah Ali Imran yang maksudnya, pegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Ini pesan Allah. Sungguh-sungguh pegang dengan agama ini, pegang dengan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah ini, dan Allah larang daripada kita ni berpecah belah. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana dulu kamu bermusuh-musuhan waktu jahiliyah dulu, lalu Allah satukan antara hati-hati kamu sehingga mana kamu bersatu padu dengan nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah ingatkan balik kita. Ayat ni kalau tuan-tuan buka surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dia ada sejarah kisah ni. Nabi ketika mana dia berhijrah ke Madinah, antara tindakan Nabi yang pertama iaitu Nabi menyatukan umat. Apa dia? Di Madinah dulu ada dua kabilah ataupun kaum. Dia sama-sama bangsa Arab. Mereka ni daripada Arab Yaman yang berhijrah dan menetap lama di Madinah. Dua puak ni lah. Kalau kita nak cerita macam kita hari ni di Malaysia ni, contohnya ada orang Banjar, ada orang Jawa lah, contoh. Tapi kat Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Dua suku ni, mereka ni bergaduh, bermusuhan, berbunuh-bunuhan lebih daripada 100 tahun. Sehingga mana ramai di kalangan orang-orang tua mereka dah mati. Tinggal beberapa orang je lagi orang tua yang hidup. Nak cerita musuh mereka dua puak ni berbunuh-bunuhan, bergaduh. Apa Nabi buat lepas Nabi berhijrah? Dua kelompok ni Nabi panggil, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satukan mereka. Nabi Islamkan mereka dan jadikan mereka ni bersaudara. Daripada puak yang bermusuh-musuh, berbunuh-bunuh, menjadi dua puak yang berkasih sayang kerana nikmat Islam. Tetapi di Madinah ada lagi puak lain. Siapa dia? Yahudi. Yahudi ni dia tidak senang melihat orang Islam berbaik-baik, berkasih sayang. Maka apa dia buat? Dia hantar wakil-wakil dia pergi cucuk, mengapi-apikan, mengadu domba puak Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi seorang pergi ke sini, ke puak Aus, lalu mereka menceritakan cerita tentang dendam-dendam lama. Cerita dendam-dendam lama, akhirnya yang Aus ni dah mula naik angin balik. Begitu juga Khazraj. Ada Yahudi yang dihantar ke sana, mengapi-apikan, mengadu domba. Lalu naik darah mereka. Teringat mereka kisah-kisah dulu, kau pernah bunuh pakcik aku, pernah bunuh bapa aku. Akhirnya mereka ajak perang. Aus dan Khazraj ni dah Islam, dah baik-baik, dah berkasih sayang, dah Nabi dah satukan mereka, ajak perang di Al-Harrah. Bila berita tu sampai ke pengetahuan Rasulullah, Nabi cepat-cepat pergi ke Al-Harrah, ke medan tu yang nak berlaku perang tu. Nabi panggil mereka, lalu Nabi bacakan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nabi baca ayat ni, dua suku yang hampir-hampir nak pancung, nak bunuh tu, bila dengar ayat ni mereka teringat balik. Maka masing-masing menjatuhkan senjata dan berpeluk-pelukan dan bermaaf-maafan semula. Ini cerita Nabi kerja dia satukan umat. Kita pun tuan-tuan, apa yang berlaku kat negara kita pun lebih kurang sama je. Ada dua kelompok besar. Ada dua kelompok besar. Yang lain tu bukan nak kata tak ada kelompok lain, ada. Tapi kelompok dua ni besar. Seorang warna merah, seorang warna putih, seorang warna hitam. Faham dah? Seorang warna hitam, seorang warna merah.
Seorang hitam, seorang putih. Bergaduh. Dulu bergaduh bukan main gaduh. Bermusuh-musuh. Sampai semayang pun kalau putih jadi imam, yang hitam tak nak jadi makmum. Kalau hitam jadi imam, yang putih tak nak jadi makmum. Punyalah gaduh dulu. Sekarang dia dah berkasih sayang semula. Dah baik-baik, dah salam. Kita kawan. Tapi ingat, Yahudi ada ni. Orang kata musuh-musuh Allah ni ada. Dia akan mencucuk-cucuk balik. Dia akan api-apikan balik. Dia akan ingat-ingat dan kenang balik kisah-kisah musuh-musuh dulu. Kau ingat tak? Kau ingat tak? Dulu kan dia pernah khianat dengan kau. Dulu kan dia pernah buat tu. Dulu kan dia pernah. Dia akan mengapi-apikan balik. Akhirnya gaduh balik. Pecah balik. Ingat tuan-tuan, orang Islam jangan pecah. Orang Islam jangan pecah. Allah pesan, wala tafarraqu. Jangan kamu pecah. Dalam ayat lain Allah sebut, jangan kamu berpecah. Kalau kamu berpecah, kamu akan lemah. Dan ketika itu kamu akan dihinakan. Ini pesan Allah. Dan itulah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menyatukan umat Islam supaya mereka ni tinggalkan permusuhan, maka mereka disambung kerja Rasulullah. Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi satukan Aus dengan Khazraj. Apa lagi? Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Kan ada golongan saudara-saudari daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka ni digelar sebagai golongan Muhajirin. Golongan Ansar ni siapa? Golongan Ansar ni ialah golongan yang menetap di Madinah. Siapa dia? Aus dan Khazraj mendapat gelaran golongan Ansar. Mereka suka dengan gelaran tu sebab gelaran tu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja Nabi ni memang kerja menyatukan umat. Bila umat Islam pecah belah, maka akan lemah umat itu dan akhirnya akan diambil kesempatan oleh musuh-musuh. Tuan-tuan, kita pun dah tak lama lagi ni. Nak apa? Tak lama lagi nak pilihan raya. Jadi kalau kita sama-sama orang Islam ni pecah, akhirnya yang akan mengambil kesempatan dan yang akan untung ialah musuh-musuh Islam. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri telah diiktiraf oleh orang-orang barat. Bukan saja orang Islam mengiktiraf kehebatan Rasulullah, bahkan orang-orang barat pun mengiktiraf tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada seorang penulis buku berjudul Warisan Islam, The Legacy of Islam. Dia kata Nabi Muhammad mengutarakan kata-kata yang mempesona dalam hubungan bertetangga. Nabi Muhammad ni dia pesan apa? Berbaik budilah engkau kepada tetanggamu. Maknanya Nabi ajak kita sama-sama buat baik sama tetangga, jiran. Tariklah hubungan daripada mukanya. Hindarilah pertengkaran. Jauhkan. Benda boleh bincang, kita bincang. Gaduh-gaduh buat apa? Banyak benda, kadang-kadang benda kecil dibesar-besarkan dengan gaduh-gaduh. Benda kecil je, kita boleh bincang, kita bincang baik-baiklah. Tu Nabi ajar. Hindarkan pertengkaran. Perhatikan dia dengan rasa kasih sayang. Jika dia buat jahat, maafkanlah. Jika dia buat baik, ucapkan terima kasih kepadanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang barat pun terpesona dengan seruan tersebut. Banyak lagi nak cerita, tapi tak cukup masa. Kan pukul berapa dah? Okey, ada 3 minit 4 minit lagi tuan. Jadi nak cerita banyaklah. Bahkan orang-orang barat yang bukan Islam pun memang mengiktiraf tentang kehebatan, kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tidak dapat tidak, Nabi ni orang yang paling berjasa kepada kita. Dia selamatkan kita daripada jatuh ke lembah neraka. Dalam ayat yang 103 tersebut, kamu hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, maka Allah selamatkan kamu dengan Islam. Nabi lah selamatkan kita, selamatkan manusia ni daripada mati sebagai seorang kafir, supaya menjadi mati sebagai seorang Islam dengan agama yang dibawakan oleh Rasulullah. Maka kita terselamat daripada jatuh ke lembah neraka. Maka tak dapat tidak, Rasulullah adalah manusia yang layak untuk kita berikan kecintaan terhadapnya. Bahkan wajib seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita cinta pada Allah, maka kena cinta kepada Rasulullah, lebih lagi daripada cinta kepada kaum, cinta kepada bangsa dan sebagainya.
Macam mana kita nak zahirkan kecintaan kita tu? Banyak benda. Yang pertama, banyakkan selawat. Cuba tuan-tuan istiqamah, tetapkan setiap hari selawat pada Nabi, paling kurang 100 kali. Kita tetapkan. Kita istighfar pada Allah 100 kali, selawat 100 kali, banyak-banyakkan. Kalau boleh lebih pun tak apa. Cuba kita kena didik diri kita untuk banyak-banyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kena jadi akhlak macam mana akhlak Nabi, pegang teguh dengan Islam, dan juga kena muliakan orang-orang alim, kerana Nabi, orang-orang alim itu adalah penyambung kepada Rasulullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tunjuk cinta kita pada Nabi, kena cinta kepada orang-orang alim, sebab al-ulama itu waris kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak lagi lah perkara-perkara yang boleh kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Yang pentingnya ialah berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah, ya tuan-tuan. Kalau seorang suami, jadi suami yang baik macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebagai seorang anak, ingat pesan Nabi seorang anak kepada mak bapak. Bahkan dalam Al-Quran sebut fala taqul lahum ma'uf, jangan kamu kata pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, itu yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kelemahan. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan kita di bulan hadapan, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.